Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami di Kumpulan 3 Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Pembuatan akan membentangkan projek Islam kami yang berfokus pada tajuk Penghayatan Rukun Negara. Saya akan memberi satu ulasan ringkas tentang 5 fasa projek kami. Bagi fasa pertama iaitu overview projek, tujuan kami menjalankan projek ini adalah mengkaji penghayatan rukun negara dalam komuniti kini yang semakin maju. Kami ingin mengkaji adakah masyarakat kini masih menghayati 5 rukun negara kita walau hidup dalam pasca kemodenan yang semakin rancak. Seterusnya, fasa kedua adalah gerak kerja kami. Kami menjalankan perbincangan secara dalam talian dalam masa 2 minggu menggunakan platform Google Meet bagi membolehkan kami menjalankan perbincangan dengan lancar. Hasil dari perbincangan tersebut, kami telah memilih tajuk Penghayatan Rukun Negara, memilih komuniti IPT dan telah membahagikan tugas kepada setiap ahli kumpulan. Kemudian kita bergerak pada fasa ketiga iaitu e-lapangan. Kami telah menyediakan satu tinjauan Google Form dan mengedar borang soal selidik tersebut secara dalam talian bagi mendapatkan respon dari komuniti yang telah dipilih selama 3 minggu. Untuk fasa 4, refleksi, dalam masa 2 minggu kami telah menganalisis data dari responden kami bagi mencapai satu rumusan bagi projek kami. Berdasarkan data yang telah kami perolehi, kami mendapati bahawa masyarakat kini masih menghayati rukun negara kita. Bagi fasa terakhir kami iaitu fasa 5, kami mendapatkan satu rumusan secara keseluruhan tentang projek yang telah kami jalankan selama 11 minggu. Rukun negara tercipta ekoran daripada berlakunya peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969. Kata sepakat untuk mencipta satu ideologi negara dicetuskan semasa mesyuarat pertama MPN yang dipengerusi oleh pengarah Magiran pada 27 Januari 1970. Magiran ditubuhkan bertujuan untuk mengembalikan keamanan, menegakkan semula undang-undang negara dan memupuk suasana harmoni dan saling percaya antara masyarakat berbilang kaum. Rukun negara telah diisytiharkan oleh Yang di-Pertuan Agong yang keempat pada 31 Ogos 1970 sempena ulang tahun kemerdekaan yang ke-13. Setiap warga negara Malaysia mestilah menjadikan rukun negara sebagai teras dan landasan hidup bermasyarakat. Rukun negara diwujudkan untuk menyemai nilai-nilai murni dalam kalangan masyarakat seperti nilai keagamaan, kesetiaan kepada raja dan negara, kepatuhan kepada perlembagaan, kedaulatan undang-undang serta membentuk masyarakat yang mengamalkan kesopanan dan kesusilaan. Terdapat beberapa kesan terhadap negara dan bangsa sekiranya rukun negara dihayati, iaitu yang pertama wujud kepelbagaian kaum, agama dan budaya. Yang kedua pula ialah pertumbuhan parti politik. Manakala yang ketiga ialah kedatangan kepelbagaian kaum mengubah lanskap negara. Dan yang terakhir menggalakkan penempatan bandar. Berdasarkan topik-topik yang telah dipelajari dalam kursus penghayatan etika dan peradaban, terdapat beberapa perkara yang boleh dikaitkan dengan rukun negara. Perkara pertama yang boleh dikaitkan ialah kepercayaan kepada Tuhan. Majoriti masyarakat Malaysia terdiri daripada penganut agama Islam, termasuklah barisan pemerintah di negara ini. Kepercayaan kepada Tuhan amatlah penting diamalkan sama ada dalam sistem pemerintahan ataupun dalam jati diri setiap masyarakat agar tidak terpesong daripada agama. Selain itu, sifat kesetiaan kepada raja dan negara haruslah diterapkan dalam jati diri setiap rakyat Malaysia agar keharmonian negara ini dapat diteruskan tanpa mempunyai sebarang masalah yang akan menyebabkan perbalahan yang boleh membuatkan negara menjadi kucar kacir. Seterusnya, proses dalam membangunkan sebuah negara bangsa memerlukan pembentukan sebuah perlembagaan persekutuan yang kukuh. Contohnya, Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 merupakan kerangka utama perundangan negara yang diperkukuhkan lagi dalam Perjanjian Persekutuan Malaysia 1963. Ini adalah kerana sesebuah perlembagaan yang ditubuhkan perlu dihormati bagi mewujudkan toleransi dan sifat tolak ansur kerana masyarakat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum.
Kedaulatan undang-undang menunjukkan bagaimana kepentingan mematuhi undang-undang dalam sesebuah negara dapat menjaga keharmonian masyarakat majmuk di negara. Ini adalah kerana dengan kepatuhan rakyat Malaysia kepada undang-undang, kita akan mampu memupuk nilai tolak ansur yang tinggi meskipun mempunyai berbilang bangsa dan agama, sekaligus menyentuh rukun negara yang terakhir, iaitu kesopanan dan kesusilaan. Refleksi cadangan kepada komuniti. Pelbagai program yang perlu diadakan bagi menerapkan prinsip-prinsip rukun negara pada komuniti pelajar Institut Pengajian Tinggi. Pelbagai program yang perlu diadakan dalam menerapkan prinsip rukun negara kepada pelajar IPT di Malaysia. Antara program yang boleh diadakan kepada masyarakat pelajar IPT adalah seperti kem bina negara, kursus motivasi mahupun kuis kenegaraan pada setiap tahun. Ini mungkin dapat membantu pelajar IPT dalam menambahkan pengetahuan, pemahaman dan sebagainya dalam diri mereka sebagai seorang pelajar. Seterusnya, menubuhkan kelab rukun negara di seluruh IPT. Program ini juga boleh menggalakkan penglibatan pelajar, contohnya mengadakan pertandingan pidato kemerdekaan peringkat IPT. Selain itu, mengadakan sambutan ambang kemerdekaan dan sebagainya. Ini dapat melatih keberanian pelajar dalam menceburi pertandingan yang dianjurkan. Selain itu, program ini juga boleh menghubungkait prinsip-prinsip rukun negara dengan amalan seharian dalam diri sebagai seorang pelajar IPT. Aktiviti-aktiviti yang berbentuk kekitaan dan muhibah ini perlu digalakkan dalam diri pelajar IPT. Contohnya, perlu mengadakan lawatan ke rumah anak yatim dan rumah orang tua. Kesimpulan, hasil tinjauan kumpulan kami mendapati bahawa komuniti pelajar IPT memahami dan mematuhi rukun negara. Tahap kemampuan pemahaman responden terhadap semua prinsip rukun negara adalah tinggi. Namun, kemampuan menghayati dan keinginan mengamalkannya adalah sederhana. Hal ini menunjukkan bahawa ianya belum sepenuhnya diaplikasikan dalam kehidupan responden dan perkara ini perlu dipandang serius kerana merekalah yang akan memikul tanggungjawab untuk meneraju pucuk kepimpinan generasi akan datang. Berdasarkan soalan tinjauannya keempat, majoriti bersetuju bahawa Malaysia menjadi sebuah negara republik. Pada pandangan kami, komuniti pelajar IPT mungkin kurang faham berkenaan sistem pemerintahan republik yang boleh memusnahkan sistem pemerintahan beraja di negara kita. Oleh itu, menurut Dr. Abdul Aziz Bari, naib pengurusi DAP Perak berkata, Malaysia tidak akan menjadi republik di mana beliau memberi jaminan Malaysia akan kekal sebagai sebuah negara yang memiliki raja berperlembagaan walaupun jika wujud tekanan untuk menjadi republik. Secara keseluruhannya, tahap pemahaman dan kepatuhan terhadap rukun negara di peringkat komuniti pelajar IPT masih sederhana dan memerlukan penambahbaikan. Oleh yang demikian, diharapkan kajian ini dapat memberi gambaran tentang tahap pencapaian pemahaman, penghayatan dan pengamalan mahasiswa terhadap prinsip-prinsip rukun negara dan sekaligus cadangan-cadangan yang telah dikongsikan dapat diterapkan di dalam kehidupan masyarakat.